Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan untuk tugasan reka bentuk produk ergonomi yang terdiri daripada saya sendiri yaitu Aliza dan Kintani bersama member lain yaitu Marjatul Syifa, Farhanisa, Nurul Najiha, dan PJC. Ergonomik menjadi faktor penting dalam suatu reka bentuk produk yang dihasilkan. Salah satunya ialah kursi yang digunakan dalam masa jangka yang lama. Sebuah kursi yang baik sepatutnya berupaya untuk memberikan keselesaan kepada penggunanya. Kursi yang ergonomik bukan sahaja dapat mengurangkan beban badan, tetapi juga boleh menyokong postur badan semasa duduk yang berkepanjangan. Proses ergonomik bagi pembuatan kursi amat diperlukan bagi memberikan keselesaan yang maksimum dan tidak mendatangkan kecederaan kepada penggunanya. Matlamat utama ergonomik adalah untuk mencapai keselesaan, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan kualitas hidup setiap manusia. Selain itu, ergonomik memainkan peranan penting dalam reka bentuk suatu produk dalam meningkatkan semangat pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan dan juga produktiviti pekerja akan bertambah. Konsep ergonomik dalam reka bentuk produk mendapat perhatian dan sambutan daripada pengguna karena sesuatu produk yang berkualitas tinggi umumnya akan memberi keselesaan dan kesesuaian kepada hak keupayaan fisikal manusia. Oleh itu, produk bantal yang boleh digunakan bersama-sama kursi yang dihasilkan ini lebih mementingkan ergonomik secara lebih berkesan kepada pengguna. Kursi yang mempunyai sokongan lumbar bagi menyokong pinggang dan tulang belakang daripada mengalami kecederaan atau ketidakselesaan. Bukan itu saja, terdapat juga pek pemanas yang diletakkan pada bantal yang memberikan keselesaan dan kelegaan kepada tulang belakang yang mengalami kesakitan atau kekejangan akibat daripada postur duduk yang tidak betul. Penghasilan bantal pada kursi ini akan lebih memfokuskan keselesaan yang berkepanjangan dan mengurangkan kesakitan di bagian tulang belakang. Saya Nurul Najiha binti Sulaiman. Bagi isu ataupun permasalahan, kursi yang sedia ada di pasaran biasanya tidak begitu mementingkan ergonomik, malah memberikan risiko ketidakselesaan kepada pengguna. Kebanyakan pengguna lebih memfokuskan kursi yang berpatutan, cantik dan megah sahaja. Hal ini menunjukkan kebanyakan orang tidak mahu memikirkan tentang kursi yang mereka duduk. Fungsi sesebuah kursi sangatlah kompleks dan pengguna sebenar perlu belajar untuk duduk dengan cara yang betul agar tiada masalah keselesaan timbul, menurut Baines dan rakan pada 2007. Oleh itu, reka bentuk sesebuah kursi amatlah penting dalam memberikan keselesaan yang berpanjangan kepada pengguna. Dan yang keduanya adalah reka bentuk kursi tidak sesuai turut menyumbang kepada sakit belakang dan ketidakselesaan yang berpanjangan. Menurut Salina 1992, reka bentuk yang tidak sesuai dengan tubuh badan manusia juga menjadi masalah utama yang perlu ditekankan oleh pihak tertentu bagi mengatasi keselesaan semasa bekerja. Hal ini kerana produk yang tidak diterapkan dengan konsep ergonomik biasanya akan mengakibatkan masalah sakit belakang, tegak lutut serta sakit pinggang dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis komponen produk yang terdapat pada bantal ergonomik yang telah dihasilkan oleh ahli kumpulan kami. Jadi, ini merupakan bantal ergonomik yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Jadi, jika dilihat pada reka bentuk bantal ini, reka bentuk bantal ini mengikut kepada penjajaran tulang belakang, yang mana ia menyasarkan titik tekanan pada bahagian seluruh tulang belakang. Maka dengan ini ia dapat menyelaraskan tulang belakang dengan baik. Yang kedua, reka bentuk ini direka dengan tebal dan juga lebar. Jadi ia dapat memberi sokongan tambahan kepada tulang belakang dan juga memastikan postur badan dalam keadaan baik. Jadi seterusnya yang ketiga, reka bentuk bantal ini seperti titisan air mata, yang mana dia sedikit
home. Jadi reka bentuk titisan air mata ini bertujuan untuk digunakan oleh semua golongan dan juga tidak kira bagaimana jenis rupa bentuk badan, semua golongan boleh menggunakan bantal ini. Jadi saiznya yang optimum, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sesuai boleh digunakan untuk pelbagai pelarasan. Okey. Jadi yang keempat, jadi jenis kain ataupun jenis bahan yang digunakan ialah dia menggunakan memory foam premium, yang mana ia boleh menjadi lembut dan juga keras, iaitu keras yang sederhana teguh. Jadi ia memberi keselesaan dan sokongan yang kuat kepada tubuh badan kita. Seterusnya, apa yang menarik pada bantal ini ialah ia dilengkapi ataupun didatangkan bersama-sama dengan heating pad ataupun pad pemanasan yang terdapat pada di kanan dan kiri bantal ekonomi ini. Jadi heating pad ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah. Apabila haba dikeluarkan, seterusnya ia dapat meningkatkan peredaran darah pengguna yang menggunakan bantal ini. Jadi jika kita boleh lihat, terdapat butang pada pad pemanasan ini. Jadi ianya sangat mudah digunakan. Jadi hanya menekan sahaja butang ini, pad pemanasan ini akan terus mengeluarkan haba dan dapat membantu pengaliran darah dengan lebih mudah. Jadi pengguna juga boleh memilih sama ada ingin menghidupkan pad pemanasan ini ataupun tidak. Jadi ia memberi pilihan kepada pengguna sama ada mengikut keselesaan dan kehendak masing-masing. Okey, jadi seterusnya terdapat juga zip pada bahagian belakang yang membolehkan pad pemanasan ini dikeluarkan. Okey, jadi pad pemanasan ini boleh digunakan semula. Bagaimana caranya? Okey, jadi selepas pad pemanasan ini telah kehilangan habanya, maka kita boleh keluarkan melalui zip yang terdapat pada belakang bantal ini, kemudian direndam semula dengan air panas dan ianya boleh digunakan semula. Kita masukkan kembali ke dalam bantal ini dan jika kita ingin panaskan dia, hanya tekan sahaja butang. Jadi ia sangatlah mudah digunakan dan selamat. Okey, selain itu, bantal ini juga menggunakan permukaan anti-slip ataupun anti-gelincir, yang mana ia disediakan dengan tali elastik yang boleh dipasang pada mana-mana kerusi. Jadi ia juga boleh dilaraskan mengikut kesesuaian kerusi yang kita gunakan. Okey, dan yang terakhir ialah bantal ini amatlah ringan dan boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Jadi dia tidak terlalu besar dan ringan. Pengguna boleh digunakan di mana-mana kerusi dan dibawa ke mana-mana sahaja. Jadi itu sahaja kesimpulannya. Bantal ekonomi ini sangat memberi keselesaan kepada pengguna dan serta menggalakkan postur yang betul dan sihat. Oleh itu, pengguna tidak akan menghadapi masalah jika untuk melakukan sebarang kerja pada jangka masa yang lama dan juga dapat meningkatkan tahap fokus dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi kos keseluruhan, bagi tujuan pemasaran, kos setiap bahan yang digunakan dan upah pembinaan produk perlu dititik beratkan dan dianalisis bagi memaksimumkan keuntungan dan ekonomi produk. Walau bagaimanapun, kuantiti tetap diutamakan
memori foam, harga totalnya adalah RM25 Malaysia. Dan bagi fabric yang akan digunakan untuk pelapis bantal ini adalah RM2.50. Seterusnya bagi pad pemanas berharga RM5. Seterusnya kos upah adalah RM3 dan akhir sekali kos overhead iaitu RM2.50. Jadi bagi total keseluruhannya adalah RM38. Salam sihat. Nama saya TJC, nombor matriks A176820. Seterusnya saya akan membincangkan strategi pemasaran bagi produk kami. Pemasaran merupakan sejenis proses yang menyeluruh dan dijalankan oleh pengeluar untuk meningkatkan jualan produk. Melalui proses pemasaran, produk dapat diperkenalkan kepada pengguna dan proses ini dapat memaksimalkan keuntungan pengeluar produk. Strategi pemasaran pertama yang dicadangkan adalah berkaitan dengan pembungkusan produk. Selain daripada kualiti produk, pembungkusan produk yang kreatif dan menarik juga mampu mempengaruhi pilihan pelanggan. Seperti biasa, apabila kami berhadapan dengan dua produk yang sama, kami sebenarnya cenderung untuk memilih produk yang mempunyai pembungkusan yang lebih menarik, sama ada dari segi material yang digunakan, warna pembungkusan, saiz pembungkusan, kesesuaian pembungkusan dengan produk atau kesemua sifat tersebut. Pada masa yang sama, bahan produk yang disusun dengan kemas dalam pembungkusan dan panduan atau manual penggunaan produk yang lengkap dan terperinci sebenarnya juga antara faktor yang dapat meninggalkan imej yang bagus kepada pengeluar produk. Strategi pemasaran yang seterusnya adalah berkaitan dengan tempat atau lokasi jualan produk. Dalam dunia kemodenan dan kepesatan teknologi ini, lokasi jualan produk yang lebih mengikut tradisi iaitu jual beli secara fizikal atau lokasi jualan produk yang lebih moden iaitu pemasaran digital. Kedua-duanya mempengaruhi kadar jualan sesebuah produk. Jadi, pemilihan tempat atau lokasi jualan produk yang betul dan sesuai adalah sangat penting untuk mempopularkan produk dalam jangka masa yang pendek. Pemasaran digital maksudnya menjalankan proses jual beli produk secara atas talian dengan menggunakan platform media sosial yang telah disediakan seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram atau TikTok. Cara pemasaran sebegini adalah sangat berkesan untuk memperkenalkan produk-produk kami ke seluruh dunia dalam masa yang singkat. Iklan mengenai produk kami dapat disebarkan dalam platform-platform tersebut dan dikenali seluruh dunia dengan cepat. Selain itu, lokasi fizikal yang sesuai memainkan peranan yang agak penting juga kerana ia berkaitan dengan pengguna sasaran produk kami. Kami perlu mempertimbangkan kepadatan penduduk, aliran pelanggan dan bilangan penjual produk yang hampir sama dengan kami kerana kesemua sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi jualan produk kami. Strategi pemasaran yang akhir sekali adalah promosi. Promosi merupakan kaedah komunikasi antara penjual atau pengeluar dengan pembeli. Promosi yang berjaya dapat membawa bilangan pembeli produk yang lebih banyak. Antara aktiviti promosi yang dicadangkan adalah yang pertama, jualan langsung atau jualan peribadi. Maksudnya, jurujual akan menyediakan perkhidmatan jualan dengan menemui pengguna dari pintu ke pintu. Dia akan memberi maklumat yang lebih lanjut dan terperinci tentang produk kepada pengguna secara bersemuka. Yang kedua, promosi jualan. Dengan mengadakan pameran mengenai produk kami di tempat-tempat yang sesuai atau memberi kupon diskaun, hadiah kecil kepada pelanggan, dianggarkan jualan produk kami dapat meningkat dalam jangka masa yang singkat. Yang ketiga adalah pengiklanan. Cara ini membenarkan calon-calon pengguna dapat nampak dan mengenali produk kami melalui media digital seperti televisyen, radio atau platform media sosial tadi.
dan juga media cetak seperti surat khabar atau majalah. Dan yang terakhir, publicity. Cara ini dapat dijalankan dengan mengemukakan produk di aktiviti tertentu yang dihadiri orang ramai seperti menaja majlis-majlis atau pertandingan dengan menjadikan produk sebagai hadiah-hadiah atau anugerah. Kesemua ini dapat memasarkan produk kami supaya lebih banyak pembeli berpeluang untuk mengenali produk kami dan meminati untuk menggunakannya. Strategi pemasaran yang berjaya mampu menjadikan pembeli produk kepada pengguna tetap produk tersebut dan hal ini secara langsungnya meningkatkan jualan produk.